Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Dalam 2 jam sebelum saya buat video ni, nampaknya persoalan yang siapa bakal menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 telah pun terjawab. Maka saya nak ucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya doakan moga Allah mudahkan urusan Datuk Seri sebagai Perdana Menteri dan juga semoga beliau membawa kebaikan kepada kita semua. Jadi saya buat video ni sebenarnya sebagai satu surat terbuka, tapi dalam bentuk video kepada bakal Menteri Komunikasi kita yang akan dilantik tak lama lagi. Jadi kita dapat lihat proses untuk nak mencari seorang Perdana Menteri itu dia bukanlah satu proses yang senang, dan begitu juga proses untuk nak mencari individu yang paling sesuai untuk diberikan tanggungjawab sebagai menteri pun tak senang. Jadi sekarang ni satu lagi persoalan yang timbul adalah siapa yang bakal menjadi menteri dan juga timbalan menteri bagi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dan soalan yang lebih menarik adalah, adakah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan kekal sebagai kementerian yang sama ataupun kementerian itu akan berubah namanya dan juga portfolio kementerian tersebut? Tapi walaupun apa yang akan berlaku, siapa pun yang akan dipilih sebagai menteri dan juga timbalan menteri komunikasi, saya cuma harapkan yang pelan-pelan pembangunan telekomunikasi negara kita ni akan diteruskan dan juga ditambah baik untuk kebaikan semua orang. Kenapa saya kata macam tu? Saya ambil satu contoh yang paling mudah, contoh pelaksanaan 5G. Seperti mana yang kita tahu 5G mula dilaksanakan dalam tahun 2019. Waktu tu Tun Dr. Mahathir yang menjadi Perdana Menteri Kemudian apabila berlaku perubahan kerajaan, apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, kita dapat lihat pelaksanaan 5G itu dia macam terkendala seketika, lepas tu dia berubah sikit tau. Kemudian apabila Datuk Seri Ismail Sabri pula menjadi Perdana Menteri, pelaksanaan 5G itu dilaksanakan, tapi dibuat dengan cara yang amat berbeza sekali berbanding dengan 2019. Lepas tu kita dapat lihat di sini apabila berlaku peralihan kuasa, apabila ketua-ketua negara ni berubah, kita juga dapat lihat yang hala tuju dan juga pelan-pelan pelaksanaan tu pun dia sama turut berubah. Jadi saya terpanggil untuk nak buat video ni sebab saya terfikir apa yang bakal terjadi kepada pelaksanaan 5G negara kita ni. Sekarang ni kita dah hampir ke penghujung tahun 2022 dan kita dapat lihat perkembangan yang positif tu ada banyak kalau kita nak cakap tentang pelaksanaan 5G negara kita ni. Pendek katanya sekarang ni hampir ke semua telco negara kita ni dah menyediakan servis 5G. Malah rakan-rakan saya yang menggunakan Maxis pun cakap, dia kata Maxis dah buat beberapa percubaan servis 5G. Maksudnya tak lama lagi insyaAllah ada lah tu. Lepas tu dari segi coverage pula, kalau dulu dia hanya bermula dengan Kuala Lumpur, Cyberjaya, Putrajaya. Sekarang ni 5G dah ada dekat banyak bandar-bandar utama. Malah orang yang dekat Sabah Sarawak pun beritahu dekat saya 5G dah ada di sana. Jadi ini adalah satu perkembangan yang sangat baik. Cuma adakah anda tahu satu benda? Perdana Menteri kita yang baru sekarang ni, yang Datuk Seri Anwar Ibrahim ni beliau merupakan salah seorang individu yang paling lantang membantah pelaksanaan Digital Nasional Berhad ataupun DNB. Saya ingat lagi, gila-gila Datuk Seri Anwar lawan ni, memang kau-kau dia lawan tau. Dia buat video kat YouTube, dia bantai kat media sosial, dia bantai kat parlimen memang lawan habis-habisan. Maka saya duk terfikir apa yang akan terjadi kepada Digital Nasional Berhad ataupun DNB itu apabila Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri. Ini persoalan yang best ni. Jadi adakah beliau akan mengubah kembali pelaksanaan 5G negara kita ni? Jadi ini adalah satu benda yang menarik untuk kita nak tengok lepas ni Tapi apapun, saya percaya dan saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah seorang yang bijak dan beliau tak akan buat satu keputusan yang boleh mendatangkan mudarat kepada negara ataupun yang menyebabkan kesusahan kepada rakyat negara ni. Sebagai seorang rakyat Malaysia di kalangan orang yang biasa bersama-sama dengan rakyat Malaysia yang lain saya ingin nak mohon jasa baik agar bakal menteri dan timbalan menteri komunikasi nanti dipilih daripada individu yang berkeupayaan, yang memahami kepentingan teknologi, terutamanya teknologi komunikasi ni, dan juga memahami kepentingan teknologi tersebut untuk kemajuan negara kita. Saya juga berharap bakal Menteri Komunikasi juga merupakan individu yang memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat negara kita ni, terutamanya bila melibatkan akses internet dan sebagainya. Sambungan internet sekarang ni dia bukanlah lagi satu kemewahan. Dia dah jadi satu keperluan. Itu adalah satu fakta yang kita semua kena faham.
Jadi saya harap lepas ni kan, lebih banyak lagi perkara yang dilakukan untuk nak membolehkan rakyat Malaysia ni menikmati sambungan internet yang stabil, yang berkualiti, pada harga yang mampu milik ataupun harga yang munasabah. Jadi tak kisahlah sama ada kita berada di kampung ke ataupun kita berada di bandar, sama ada kita ni orang kaya ataupun orang miskin, semua rakyat Malaysia sepatutnya layak mendapat sambungan internet yang baik. Jadi saya harap bakal Menteri Komunikasi nanti akan lihat semula isu-isu. Contohnya yang melibatkan fair usage policy, harga pelan-pelan internet, isu melibatkan kota data, masalah mendapatkan sambungan internet dan sebagainya. Contohnya kan, macam sekarang ni kita dengar, dah ada banyak tempat yang ada sambungan fiber optik kan. Tapi bila kita nak daftar dengan pihak ISP, alasan yang diberikan adalah port tak cukup. Jadi sepatutnya benda-benda macam ni dah tak jadi tau sekarang ni. Lepas tu kan, selain daripada tu, saya juga berharap bakal Menteri Komunikasi nanti akan berikan semula fokus kepada perkembangan dan pelaksanaan contohnya macam Internet of Things ataupun kita panggil IoT, pelaksanaan Smart City, IR 4.0 dan sebagainya. Kita dah hasilkan bermacam-macam piawaian tempatan, kita dah hasilkan bermacam-macam roadmap, blueprint dan sebagainya. Kita dah banyak bercakap, kita dah banyak bercerita. Jadi sekarang ni dah tiba masanya untuk kita laksanakan di negara kita ni sepenuhnya. Sebenarnya ada macam-macam yang ingin saya nak minta kepada bakal Menteri Komunikasi kita nanti tu. Tapi rasanya apa yang disampaikan dalam video ni cukuplah dulu buat masa ni. Tapi apa yang paling penting, saya harap rakyat Malaysia dapat menikmati sambungan internet yang stabil, yang berkualiti pada harga yang mampu milik. Jadi lepas ni bukan hanya orang yang berkemampuan sahaja yang mampu menikmati internet yang laju. Okey, saya rasa cukuplah dulu untuk video kali ini. Dan sambil-sambil itu, sekiranya anda ada sebarang permintaan lain ataupun anda ingin nak sampaikan sesuatu ataupun kongsikan kepada bakal Menteri Komunikasi kita, maka anda bolehlah tulis di ruangan komen. Okey, anda tak payah nak marah kat saya. Saya tahu dia tak akan tengok pun video ni. Tapi kan, ada satu benda tu yang saya belajar sejak saya hasilkan channel YouTube ni. Kalau ada satu benda tu yang kita perlukan dan kalau kita sama-sama minta benda tu, kita bersatu untuk nak minta benda tu kan, insya-Allah boleh diusahakan. Okey, apapun kepada bakal Menteri Komunikasi, kami rakyat Malaysia ucapkan tahniah atas pelantikan anda. Semoga Tuhan mempermudahkan urusan anda untuk menjalankan tugas dan juga amanah yang diberikan sebaiknya. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.